Setelah sekian lama aku tak mengembara, hampir 2 tahun aku tersangkut di Kuala Lumpur. Aku kini perlahan-lahan mula kembali di jalanan. Telah 10 tahun aku mengembara dengan berbasikal, hampir setengah dunia ni aku dah jelajah. Kini, tibalah masanya aku melihat tanah airku sendiri. Dan kali ini, aku ingin melihat bumi Sarawak yang selama ini teramatlah asing bagiku. Trip saya pada kali ini adalah yang paling saya teruja sekali kerana ini adalah trip saya yang pertama selepas hampir 2 tahun saya tak travel. Saya pun memang dah biasa travel. Selalunya dalam setahun tu kadang-kadang sampai 10 bulan, 11 bulan saya travel. Sebulan je selalunya saya ada dekat Malaysia. Tujuan saya travel memang adalah untuk cari pengalaman hidup. Saya sukakan nature. Saya suka tengok macam gunung-gunung, tasik-tasik semua ni. All this while saya memang banyak travel dekat overseas. Dan sekarang ni saya memang memilih untuk travel dekat dalam Malaysia dan saya memilih travel dalam Borneo dekat Sarawak. Ini adalah kerana saya rasa macam Sarawak, Sabah semua ni, dia memang berlainan, especially in terms of culture kalau nak dibandingkan dengan dekat semenanjung Malaysia. Aku bermula dengan terbang ke Miri dari Kuala Lumpur dan terus terbang ke Lawas. Setibanya aku di Lawas, aku terus memasang basikalku dan tak sabar untuk meluncur dengan basikalku untuk melihat negeri Sarawak ini perlahan-lahan. Mengayuh dari utara Sarawak hinggalah ke penghujung negeri Sarawak ini di bahagian selatan. Aku mengayuh di sekitar bandar Lawas ini cuma beberapa minit sebelum perlahan-lahan mengayuh keluar meninggalkan bandar ini untuk mula mengembara dengan berbasikal ke destinasi pertamaku iaitu Bacalalan. Sebaik saja aku mula mengayuh keluar dari bandar Lawas melalui jalan-jalan balak di kawasan pergunungan antara Lawas dengan Bacalalan, aku mula teruja melihat alam ini. Melalui jalan yang amat mencabar di bahagian utara pedalaman Sarawak ini, aku menghadapi suatu rintangan yang besar, iaitu cuaca yang panas. Suhu yang tinggi, sekitar 35 hingga 40 darjah Celsius, dengan humidity yang tinggi, membuatkan aku selalu tak tahan mengayuh di sini, terutamanya di waktu tengah hari. Kadang-kadang, aku cuma berkayuh di awal pagi dan lewat petang untuk mengelak dari kepanasan yang melampau pada waktu tengah hari. Selain daripada cuaca, jalan dekat sini memang betul-betul mencabar. Boleh mengingatkan balik masa zaman saya mengayuh dekat belah-belah Himalaya, dekat Nepal, dekat Kyrgyzstan semua tu. Memang jalan dia betul-betul mencabar. Tapi nasib baik this time barang yang saya bawa tak macam dulu. Sekarang ni saya bawa beg yang tak berapa berat sangat. Jadi senang sikit saya nak lalu jalan-jalan yang macam ni. Walaupun aku terpaksa mengharungi satu perjalanan yang sukar, pemandangan di sini begitu mengasyikkan. Aku kerap berhenti untuk menikmati keindahan lukisan alam ini. Terasa seperti aku sedang mengembara di syurga dunia. Aku dikelilingi oleh pemandangan yang begitu indah di sekitar perkampungan Bacalalan yang dipenuhi dengan sawah padi yang sedang menghijau.
berlatar belakangkan kawasan yang berbukit bukau, diselaputi dengan kabus dan awan-awan. Masa bergerak seolah-olah lebih perlahan di kampung ini, membuatkan aku terasa seperti aku amat bertuah berada di sini. Setelah hampir 2 tahun aku tersangkut di ibu kota yang sesak, kini aku terasa kembali tenang berada di syurga dunia ini. Bakelalan adalah sebuah perkampungan yang terpencil jauh di pedalaman Sarawak yang terletak amat berhampiran dengan sempadan Indonesia di Kalimantan. Ia merupakan sebuah tanah tinggi yang mempunyai altitude hampir 1000 meter. Penduduk asal di sini adalah orang Lun Bawang, iaitu dalam kategori orang Ulu. Rata-rata pemandangan di sini adalah sawah padi yang begitu luas dan bukit bukau yang sentiasa diselaputi awan. Aku tinggal di Bakelalan selama beberapa hari untuk melihat kehidupan di kampung ini sambil bergerak perlahan-lahan dengan basikalku. Dan satu yang aku ingin lihat di sini adalah bagaimana orang di sini membuat garam bukit di Bakelalan yang amat terkenal di Sarawak. Aku pun melawat seorang penduduk di sini untuk melihat sendiri bagaimana beliau memproses garam bukit di sini. Hello, Uncle. Hai. Halo. Ini mau jemur-jemur ini garam ini. Uncle, nak tengok macam mana buat garam tu boleh? Boleh. Boleh masuk ah? Boleh. Saya letak basikal sini boleh ah? Ya, boleh. How are you, Uncle? Baik. Baik ah. Okey. Sinilah, ikut sini. Oh, sini yang tempat Kita masak dia. masak garam tu. Ya. Ya, biasanya kalau kita mau tu start dia api, kita mesti terus api dengan kuat api lah. Api kena kuat sampai lah. mendidih lah. Hmm. Seharusnya kita mau jaga itu api dengan itulah. Selalu jaga dia kasih kuat-kuat lah. Di sini, aku melihat sendiri proses pembuatan garam bukit. Beliau menggunakan lebih kurang 1,600 liter air untuk merebus garam selama 2 hingga 3 hari untuk menghasilkan lebih kurang 20 kg garam bukit. Air garam yang direbus ini diambil dari punca mata air dari kawasan bukit yang berdekatan. Setelah selesai merebus garam ini akan dijemur di bawah cahaya matahari sehingga betul-betul kering untuk digunakan atau dijual di kedai-kedai di sekitar kampung Bakelalan ini. Ini mau lambat sudah, ini mau jaga betul dia. Ya, ini hasil dia yang kita sudah masak tadi. Jadi garam bukit, kita nama ada garam bukit lah. Oh, ini yang lepas jemur tadi lah. Ya, yang ini jadi sudah jemur, ini sudah boleh pakai sudah, kita boleh makan. Ya. Yang ini lagi kalau beda dia dengan yang ini kita Ini garam biasa. garam biasa macam kita bilang dari pasarnya lah, garam pasarnya. Dia ada ini halus sikit, yang ini ada kasar-kasar dia. Rasa dia macam mana? Tapi rasa dia kalau yang banding dengan rasa dia, garam bukit ini ya lebih Masin lagi. lebih asin lagi dari yang ini pasarnya. Ya. Kita jual sekarang pakai kg lah, 1 kg dia kena RM25 ya. 1 kilo RM25. Ya, 1 kilo. Ya. Okey, terima kasih kongsi pengalaman, Uncle. Okay, Satu yang saya suka about travelling
sebelum ni masa saya mula-mula travel dulu, saya sukakan landscape, saya suka tengok landscape. Tapi at one point lepas dah setahun, 2 tahun saya travel, saya suka tengok culture. Dan saya rasa betul-betul bertuah bila saya sampai dekat Sarawak, bila saya sampai dekat Bakallalan ni, saya ada jumpa seorang tourist guide dan sekarang dah jadi kawan saya. Saya panggil dia Abang Lisa. Dia ni adalah seorang tourist guide. Dialah yang bawa saya masuk dekat dalam hutan semua. Dialah yang memperkenalkan saya dengan adat-adat orang Lun Bawang semua ni. Dan masa saya ikut dia trekking masuk dekat dalam hutan, daripada situ saya dapat belajar macam-macam tips, macam-macam petua masa saya masuk dalam hutan. Disebabkan ini adalah saya punya first time travel betul-betul dekat dalam interior dekat Malaysia. Jadi saya tak ada experience masuk dalam hutan tropical. Sekarang saya nak tunjukkan dia punya rebung. Ya. Semasa kami memasuki hutan di sini, beliau menunjukkan aku pokok rebung yang liar di dalam hutan ini dan mempelawa aku untuk cuma makan rebung ini sahaja sebagai makanan tengah hari kami. Rebung. Pernah makan? Tak pernah. Maybe pernah tapi saya tak tahu. Hari ini you kena coba. Okey. Okey? Okey. Okey, Riz. Ya. Saya nak tunjukkan kamu satu daun. Aha. Daun ini kami panggil daun itip. Itip. Ya, untuk kami bungkus nasi. Selain itu, beliau juga mengajak aku untuk cuma makan dengan menggunakan daun-daun yang boleh didapati di hutan ini sebagai alas untuk meletakkan makanan kami Penggunaan nanti. sebagai tempat letak lauk ke, nasi ke. Nanti ya. Okey. Terima kasih. Okey, sama-sama. Tu buah asam. Asam? Dia rasa dia asam. Ya. Tapi lokal panggil buah lipau. 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 Ya. Lipau. Satu yang menarik bila kita mengembara ni adalah dapat kawan yang baru dan belajar benda yang baru. Abang Lisa ni adalah seorang tourist guide. Jadi, beliau memang banyak pengetahuan tentang kawasan hutan di sini dan banyak aku dapat belajar darinya. Beliau juga adalah seorang yang berbangsa Lun Bawang, iaitu orang Ulu, penduduk asal di kawasan tanah tinggi Bakallalan ini. Setelah beberapa jam kami berjalan di dalam hutan ini mengikut sebuah sungai yang kecil, kami pun sampai ke destinasi kami di sini, iaitu sebuah air terjun yang diberi nama sebagai Ruab Saroy oleh orang-orang tempatan di sini. Ruab Saroy. Ruab Saroy. Ya, Ruab Saroy. Ruab maksud dalam tu waterfall lah. Waterfall. Ya, pasal Lun Bawang. Jadi ini apa sumber air ya? Inilah sumber air dia. Ini sumber air untuk Ke Bakallalan. Seluruh Bakallalan. Ya. Semasa kami berada di air terjun Ruab Saroy ini, aku pun memasang kemahku dan Abang Lisa mula menunjukkan aku cara-cara memasak rebung ini. Caranya agak mudah. Kami memotong rebung ini dan mula memilih cuma sebahagian sahaja untuk direbus dengan garam bukit. Dan perlahan jaga tangan. Kita pilih yang bagus. Okey, ini macam lah. Dalam yang luar tu yang minyang tu, yang ada bulu apa macam bulu tu. Okey. Gatal lah. Ambil kalau yang makan tu memang gatal lidah. Tuang air lah. Yep. Okey. Rebung ini direbus lebih kurang 20 minit. Jadi sementara menunggu, aku seperti biasa banyak bertanya tentang cara hidup orang Lun Bawang, seperti makanan tradisional mereka, termasuklah rebung ini. Boronglah. Kita ambil yang perlu. Yalah. Itu saja. Cukup makan, cukuplah. Setelah lebih kurang 20 minit rebung ini direbus, Lisa pun membilas daun itip ini untuk dijadikan sebagai pinggan untuk meletakkan rebung ini nanti. Begitu mudah sekali makanan orang Lun Bawang ini
Rebung ini cuma direbus dengan air yang dicampurkan dengan garam bukit dan aku begitu berselera memakannya. Oh, sedap ah. Just campur garam tu je. Garam saja, garam bukit tadi tu. Oh, memang simple aja Ya, orang memang. Lembawang punya makanan. Ya, Simple tapi sedap. ya memang. Setelah selesai aku belajar dengan Abang Lisa, aku pun menghabiskan masa bersendirian di dalam hutan ini, sentiasa kagum, sentiasa teruja dengan setiap elemen di alam ini. Aku berbasikal untuk ke seluruh pelusuk kampung ini, sentiasa menghirup udaranya yang segar. Setelah beberapa hari aku di sini, aku masih lagi terpukau dengan keindahan tempat ini yang dipenuhi dengan sawah padinya yang begitu menghijau. Dan seperti biasa, aku selalu menghabiskan masaku di sini dengan rakanku, Abang Lisa, yang sentiasa menceritakan tentang cara hidup dan adat orang Lun Bawang, iaitu orang Ulu di tanah tinggi Bakallalan ini. Bak Kelalan pada asalnya, bak maksud sawah padi. Sawah padi kami yang sentiasa berair, ada air. Dan Kelalan tu kami ambil daripada sungai, nama sungai. Lun maksud atas. Bawang mean tempat tinggal. Jadi kami ni kebanyakan Lun Bawang ni dia tinggal di tempat kawasan yang tinggi. Kawasan yang tinggi. Oh. Ya, dan ada juga yang tempat di bawah lah. Pada zaman dahulu nenek moyang saya sebelum mereka masuk Kristian, banyak pantang larang kalau masuk hutan atau pergi sawah atau pergi mana-mana. Kalau ada ular, burung limpas depan, cancel flight. Cancel flight, tak boleh jalan lagi. Sebab mereka percaya ada yang akan berlaku yang tak diingini. Walaupun kalau pergi, katalah sini pergi ke Bario, sudah mau sampai? Sudah mau sampai, mereka balik. Balik juga? Balik. Oh. Ya. Bakallalan ini memang dipenuhi dengan sawah padi. Disebabkan itu, bukan makanan mereka sahaja yang berasaskan beras, tetapi ada juga minuman mereka yang berasaskan beras. Dan bila saya berbasikal dekat sekitar kawasan Bakallalan ni, saya memang perasan dekat sini penuh dengan sawah padi. Jadi makanan tradisional orang-orang Lun Bawang ni memang kebanyakannya adalah berasaskan beras. Ini termasuklah diorang punya kopi. Diorang ada satu jenis kopi ni yang dipanggil sebagai kopi beras. Memang dia ambil daripada beras tu, dia bakar beras tu. Dan aroma dia pun dah memang terasa macam kopi betul. Memang aroma dia dengan bau dia semua memang terasa macam kopi yang betul. Jadi kita guna yang ni. Kita tidak gunakan minyak lah kalau kita buat kopi. Kasih dulu. Semasa aku berkemah di sini, Abang Lisa datang dengan seorang gadis Lun Bawang, Vanessa, siap dengan pakaian tradisional orang Lun Bawang untuk menunjukkan aku bagaimana mereka menyediakan kopi beras, iaitu minuman tradisional mereka. Ini kita kacau dia sampai dia ke perangan. Sampai perang. Ada yang warna hitam juga. Macam terbakar lah. Macam terbakar. Hangus lah. Dia ni kena selalu kacau. Oh, kena selalu kacau. Kalau tak kacau, dia akan jadi apa? Dia tak balance lah. Dia tak sama lah. Ya. Risio boleh tengok perubahan pada beras tu. Ada macam yang putih-putih yang sudah macam angus tu kan. Macam kuning sikit sekarang. Kalau saya pakai beras biasa kan, beras siam ke apa kan, boleh kah? Boleh. Boleh juga buat kopi macam ni. Rasa dia macam mana? Rasa dia kita tak pernah try, tapi saya rasa sebab semua beras kan. Ya, sama semua je kan. Beras kan. Jadi saya mau try lah. Dia tak ada, saya rasa dia pun sama. Sama je kan.
Maybe yang ni lagi bagus kot kalau daripada minum kopi. Pasal apa? Dia tak ada kafein. Ya. Maybe, saya tak tahu. Maybe. Tengok, saya mau try. Kalau sedap, hari-hari saya mau buat. Habis beras rumah saya semua habis. Sudah boleh. Macam ni sudah boleh? Sudah masak. So kita masuk dalam ni ya? Boleh tu sudah. Okey. Okey. Jadi yang ni sudah masak. Kita boleh buat air sudah. Oh, macam ni sudah boleh ya? Ya. Dia nak kau garis? Sedang-sedang. Sedang-sedang lah. Okay. Macam tu ya. Tutup. Oh, tutup dulu ah. Okey. Walaupun beras ini cuma dibakar, tetapi rasa kopi beras ini hampir sama seperti kopi yang sebenar. Aromanya pun hampir sama, seakan-akan aku sedang menghirup air kopi yang sebenar. Sebelum aku datang ke kampung ini, aku tidak kenal sesiapa pun di sini. Tetapi kini, aku terasa begitu rapat dengan orang tempatan di sini. Satu yang saya suka dengan tempat ni adalah tempat ni agak sejuk kalau nak dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Dan dia punya landscape pun memang betul-betul wow bagi saya. Saya rasa tempat ni memang ada high potential untuk tourism. Dan disebabkan orang-orang Lun Bawang ni, diorang ni very friendly. Diorang ni very friendly dan disebabkan tu saya senang nak belajar diorang punya culture pasal diorang banyak ceritakan tentang adat diorang. Diorang banyak tunjukkan saya pasal makanan diorang, macam mana diorang prepare makanan diorang. Saya minum diorang punya kopi, saya makan makanan tradisional diorang. Dah macam keluarga saya sendiri. Disebabkan tu sekarang ni saya rasa tak sabar nak meneruskan lagi perjalanan saya. Saya nak tengok lagi culture-culture lain, especially culture orang-orang Ulu dekat Highland dekat Sarawak ni. Dan mungkin lepas ni saya ada plan untuk pergi ke Bario pula. Dan dekat Bario saya difahamkan ada satu lagi etnik yang dinamakan orang Kelabit, dan saya tak sabar nak pergi kat sana nanti. Aku tak pernah menyangka bahawa adanya tempat yang sebegini di dalam negaraku sendiri. Sebelum ini, aku selalu mengembara ke tempat yang jauh. Tetapi kini, aku tidak perlu membawa pasportku untuk mengembara ke suatu tempat yang begitu indah dan budaya orang tempatan yang begitu eksotik. Dan yang paling penting, aku dapat belajar banyak benda yang baru di sini, terutamanya cara hidup orang tempatan, termasuklah makanan mereka yang mempunyai aroma yang tersendiri.